Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar? Kita bertemu lagi di channel Cikgu Hisham. Untuk video kali ini, kita akan mempelajari subjek pengajian am STPM semester 1 dan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan amalan demokrasi dan pilihan raya di Malaysia. Kita lihat dahulu objektif pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat memahami konsep demokrasi. Kedua, menyatakan sekurang-kurangnya 4 ciri demokrasi. Dan yang ketiga, membezakan antara pilihan raya umum dan juga pilihan raya kecil. Okey, sebelum tu kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi. Okey, menurut Kamus Dewan, demokrasi bermaksud pemerintahan oleh rakyat ataupun wakil yang dipilih dalam pilihan raya. Yang kedua, demokrasi ini adalah satu bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih oleh mereka. Dan sebenarnya istilah demokrasi ini adalah berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu demos yang bermaksud rakyat dan kratos yang bermaksud kekuasaan atau pemerintahan. Jadi daripada 3 definisi ini dapatlah kita rumuskan bahawa demokrasi ini adalah satu bentuk sistem kerajaan yang mana dikendalikan ataupun diuruskan oleh rakyat sepenuhnya. Ya, rakyat akan memerintah atau rakyat akan memilih wakil mereka untuk memerintah kerajaan. Okey, itu adalah definisi demokrasi. Seterusnya kita lihat ciri-ciri demokrasi. Okey, terdapat 7 ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, sistem demokrasi adalah berteraskan konsep kerajaan rakyat oleh rakyat dan juga untuk rakyat. So, apa maksud dia? Maksudnya kerajaan rakyat, maksudnya kerajaan yang ditentukan oleh rakyat. Okey, yang mana kerajaan itu ditentukan oleh rakyat, ditadbir oleh rakyat dan rakyat juga yang mendapat manfaat daripada kerajaan tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan kerajaan rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Okay, ciri yang kedua adalah hak asasi rakyat terjamin. Ya, dalam sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi, okay, hak asasi rakyat akan dijamin. Nah, contohnya di Malaysia, hak asasi kita dijamin oleh perlembagaan. Okay, ciri yang ketiga, kebebasan rakyat untuk bersuara atau mengeluarkan fakta. Okay, dalam negara demokrasi, rakyat berhak atau bebas bersuara. Okay, dan hak itu dijamin. Okay, seperti kita di Malaysia, okay, hak kebebasan bersuara dijamin oleh perlembagaan. Kemudian ciri yang keempat, pilihan raya diadakan untuk memilih kerajaan. Okey, pilihan raya. Bila kita sebut demokrasi, memang tidak dapat dipisahkan oleh pilihan raya. Ya, sebab demokrasi dan pilihan raya ini saling berkait. Okey, mana-mana negara yang mengamalkan demokrasi pastinya akan ada proses pilihan raya. Okey, ciri yang kelima, rakyat berhak mengundi dan bertanding di dalam pilihan raya. Dan ciri yang keenam, pengundian dalam pilihan raya dibuat secara sulit. Okey, apa maksud sulit di sini? Bermaksud rakyat mengundi itu ataupun undian yang dibuat oleh rakyat itu adalah rahsia. Okey, dan ciri yang terakhir, kemenangan dalam pilihan raya adalah berasaskan undian majoriti. Okey, seterusnya kita lihat pula amalan demokrasi di Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Dan sistem demokrasi yang kita amalkan adalah berbentuk demokrasi berparlimen. Okey, demokrasi berparlimen ini bermaksud demokrasi berperwakilan. Maksudnya proses demokrasi itu akan adanya pilihan raya. Okey, rakyat akan mengundi untuk memilih wakil mereka
ke Dewan Rakyat ataupun ke Dewan Undangan Negeri. Okey, seterusnya kerajaan yang memerintah dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Di mana di Malaysia kita akan mengundi untuk memilih kerajaan sekali setiap 5 tahun, ya, apabila parlimen dibubarkan. Seterusnya, wakil-wakil terdiri daripada anggota parti politik ataupun calon bebas. Okey, di Malaysia ni kita ada pelbagai parti politik yang bertanding dalam pilihan raya. Namun ada juga calon-calon yang tidak mewakili parti politik ataupun kita sebut sebagai calon bebas. Keempat, parti-parti politik menang majoriti mudah berkuasa untuk membentuk kerajaan. Okey, di Malaysia kita menggunakan satu konsep iaitu majoriti mudah. Ya, cikgu bagi contoh, di parlimen kita ada sebanyak 222 kerusi. Maksud dia mana-mana parti politik yang mendapat majoriti mudah. Ya, contoh maksudnya 100 sekurang-kurangnya 112 kerusi. Okey, parti tersebut telah mempunyai kelayakan untuk membentuk kerajaan. Okey, di Malaysia juga kita mengamalkan doktrin pengasingan kuasa dan juga mengamalkan sistem raja berperlembagaan. So, apakah yang dimaksudkan dengan pilihan raya? Okey, pilihan raya merupakan satu proses yang dijalankan bagi rakyat memilih wakil-wakil mereka dan seterusnya membentuk kerajaan, yang sama ada di peringkat persekutuan atau di peringkat negeri. Dan mengikut perlembagaan persekutuan juga, tanggungjawab untuk mengadakan pilihan raya terletak pada Suruhanjaya Pilihan Raya. Seterusnya kita lihat elemen-elemen pilihan raya. Okey, untuk melaksanakan pilihan raya mestilah mengandungi 4 elemen ini. Okey, apa dia elemen pilihan raya? So, yang pertama adalah pemilih. Pemilih, kedua calon, ketiga bahagian pilihan raya dan yang keempat adalah proses pilihan raya. Elemen di sini bermaksud unsur yang perlu ada untuk melengkapkan sesuatu proses. Ya, maksudnya di sini sekiranya mana-mana elemen ataupun mana-mana satu daripada 4 elemen ini tidak ada, maka proses ataupun pilihan raya itu tidak dapat dijalankan. Ya, cikgu ambil contoh calon. Sekiranya tidak ada calon, macam mana untuk kita adakan pilihan raya? Ya, siapa yang hendak dipilih dalam pilihan raya? Maksudnya proses pilihan raya itu mestilah lengkap dengan keempat elemen ini. Okey, seterusnya kita lihat jenis pilihan raya. Di Malaysia kita ada 2 jenis pilihan raya, iaitu yang pertama kita ada pilihan raya umum ataupun singkatannya kita sebut sebagai PRU, dan yang kedua kita ada pilihan raya kecil, ya, ataupun PRK. Okey, dan pelajar mestilah boleh membezakan di antara kedua-dua bentuk pilihan raya ini. Seterusnya kita lihat pilihan raya umum. Okey, pilihan raya umum ini diadakan apabila parlimen atau Dewan Undangan Negeri bagi sesebuah negeri dibubarkan secara automatik selepas tamat tempoh 5 tahun. Okey, ini bermaksud pilihan raya umum ini kebiasaannya diadakan sekali dalam tempoh 5 tahun, iaitu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran parlimen ataupun DUN. Ya, untuk makluman pelajar, tempoh hayat ataupun tempoh matang bagi parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri adalah 5 tahun sahaja. Ya, dia tidak boleh lebih daripada 5 tahun. Sampai tempoh 5 tahun, kedua-duanya mesti dibubarkan. Dan apabila dibubarkan, akan diadakan pilihan raya umum. Okey, yang kedua ataupun situasi yang kedua di sini, pilihan raya umum juga boleh diadakan lebih awal. Lebih awal di sini bermaksud tidak perlu tunggu 5 tahun ataupun tidak sampai 5 tahun. Boleh diadakan lebih awal jika parlimen ataupun DUN dibubarkan lebih awal, ya, atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi di sini kita dapat lihat, ya, pilihan raya umum itu boleh diadakan mengikut 2 situasi tersebut. Okey, seterusnya.
Dalam keadaan tertentu, Dewan Undangan Negeri juga tidak dibubarkan jika Parlimen dibubarkan atau sebaliknya. Okey, maksudnya di sini sekiranya Parlimen dibubarkan, okey, Dewan Undangan Negeri tidak perlu dibubarkan. Dia tidak perlu ikut Parlimen. Kita di Malaysia kita ada 13 DUN. Kita ada satu Parlimen dan kita ada 13 DUN. Jadi kalau Parlimen bubar, DUN tak perlu ikut. Okey, DUN boleh kekal hingga 5 tahun. Okey, ataupun sebaliknya, kalau DUN dibubarkan, Parlimen juga tidak perlu ikut. Seterusnya, pilihan raya umum Parlimen ataupun DUN tidak semestinya diadakan serentak, kecuali tempoh genap kedua-duanya adalah sama, iaitu 5 tahun. Maksudnya di sini, contohlah kalau Parlimen mengadakan pilihan raya, jadi DUN pun tak perlu ada. Dia sebenarnya bergantung kepada tempoh genap. Seterusnya, pilihan raya umum dikendalikan oleh SPR dan juga PRU ataupun pilihan raya umum ini melibatkan kesemua kerusi Parlimen ataupun DUN. Okey, maksudnya jika pilihan raya umum dilakukan, okey, cikgu ambil contoh, Parlimen kita ada 222 kerusi. So jika berlaku pilihan raya umum bagi Parlimen, bermaksud kesemua 222 kerusi Parlimen akan jadi kosong dan akan diadakan pilihan raya. Maksudnya tidak ada satu kerusi pun yang terkecuali untuk mencari wakil rakyat yang baru. Okey. Dan PRU ini juga terbahagi kepada dua peringkat, iaitu peringkat Parlimen dan juga peringkat DUN. Pelajar-pelajar boleh lihat di skrin. Okey, di sini cikgu memberikan contoh di Sabah, kawasan Parlimen dan juga kawasan DUN. Kalau pelajar-pelajar boleh lihat di sini, okey, di Sabah sebagai contoh, kawasan Parlimen ni dia lebih besar. Kawasan Parlimen ni dia merangkumi bahagian yang lebih besar. Okey, manakala DUN ni yang lebih kecil. Maksudnya dalam setiap kawasan Parlimen, okey, akan dipecahkan kepada beberapa kawasan DUN, biasanya 3. Okey, ini bermaksud kerusi DUN itu adalah lebih banyak berbanding kerusi Parlimen. Ini adalah contoh pilihan raya umum yang telah diadakan setakat ini di Malaysia. Setakat ini kita telah mengadakan 15 kali pilihan raya umum untuk kerusi Parlimen. Okey, seterusnya kita lihat pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil ataupun PRK diadakan untuk mengisi kekosongan luar jangka di sesuatu kursi Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Berbeza dengan pilihan raya umum. Pilihan raya umum diadakan apabila berlakunya pembubaran. Okey, sebaliknya PRK berlaku kekosongan luar jangka. Apa maksud kekosongan luar jangka? Bermaksud kekosongan yang berlaku yang di luar daripada jangkaan ataupun kekosongan yang berlaku secara tiba-tiba. Okey, terdapat 4 sebab yang boleh menyebabkan berlakunya kekosongan luar jangka ini. Jadi pelajar perlu ingat 4 sebab ini. Yang pertama sekali adalah kematian. Kematian sama ada ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Yang kedua, perletakan jawatan. Yang ketiga, hilang kelayakan. Okey, hilang kelayakan contohnya diisytiharkan muflis, ataupun dipenjara melebihi 12 bulan dan sebab-sebab yang lain lah. Dan yang keempat, pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya ataupun Mahkamah Tinggi. Dan PRK ini akan diadakan dalam tempoh 60 hari selepas kekosongan kerusi diumumkan oleh Speaker Dewan Undangan Negeri atau Speaker Dewan Rakyat. Baik, SPR akan mengeluarkan notis PRK tidak kurang daripada 10 hari dan tidak lebih daripada 30 hari dari tarikh sesuatu kekosongan di kawasan yang telah disahkan. Ahli Parlimen ataupun ADUN yang meletak jawatan tidak dibenarkan bertanding untuk tempoh 5 tahun. Okey, ini untuk ahli Parlimen ataupun ADUN yang sengaja meletakkan jawatan. Mereka tidak boleh bertanding dalam tempoh 5 tahun.
Seterusnya, calon yang hendak bertanding dalam PRK diberikan 4 hari untuk menyediakan kertas pencalonan, dan PRK ini hanya melibatkan kawasan ataupun bahagian pilihan raya yang berlaku kekosongan sahaja. Ini satu lagi perbezaan di antara PRU dengan PRK. Kalau PRU, ia melibatkan semua. Okey, contohnya parlimen 222 kerusi, semua akan terlibat dalam pilihan raya. Okey, namun PRK hanya melibatkan kawasan yang hanya berlaku kekosongan sahaja. Okey, tidak melibatkan bahagian-bahagian ataupun kawasan-kawasan pilihan raya yang lain. Okey, seterusnya, ingat. Apa yang nak kena ingat ni? Kekosongan yang berlaku dalam tempoh 2 tahun terakhir, dari tempoh 5 tahun tidak perlu diadakan PRK kecualilah kekosongan menyebabkan parti memerintah pada waktu itu hilang majoriti. Maksudnya di sini, untuk mengadakan PRK, SPR perlu melihat dahulu tempoh baki yang ditinggalkan oleh wakil rakyat yang sebelumnya. Cikgu bagi contoh lah. Contohnya, seorang wakil rakyat meninggal dunia. Meninggal dunia. Jadi SPR akan melihat berapakah tempoh baki yang ditinggalkan oleh wakil rakyat tersebut yang meninggal dunia. Sekiranya baki jawatan itu lebih daripada 2 tahun, maka pilihan raya kecil perlu diadakan. Namun sekiranya baki tempoh jawatan yang ditinggalkan oleh wakil rakyat yang meninggal dunia itu kurang daripada 2 tahun, contohnya setahun 9 bulan, setahun 11 bulan contohnya, maka PRK tidak perlulah diadakan. Kecualilah kalau kekosongan tersebut menyebabkan parti yang memerintah pada waktu itu hilang majoriti. So kalau hilang majoriti, pilihan raya perlu diadakan untuk menentukan semula pemerintah yang baru. Seperti biasa, sebelum kita tamatkan pembelajaran kita, sekiranya pelajar-pelajar ada soalan ataupun kemusykilan, sila tinggalkan soalan pelajar-pelajar di ruangan komen, dan cikgu seperti biasa akan cuba untuk membalas ataupun menjawab soalan-soalan pelajar secepat yang mungkin. Baik, cikgu rasa sampai di sini sahaja kelas kita pada kali ini. Cikgu harap apa yang telah cikgu sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan lagi kefahaman pelajar dalam tajuk demokrasi dan pilihan raya di Malaysia. Sebelum itu, jangan lupa like, share, komen dan subscribe video ataupun channel cikgu supaya kamu tidak terlepas video-video cikgu yang lain. So itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.